qalilan ma tashkurun. Dan ada satu lagi ayat di surah Al-Mulk pun sama juga akhirnya qalilan ma tashkurun. Allahu akbar. Ni Allah yang kata, bukan mana-mana ulama yang mengistimbatkan ayat mengatakan begitu, tidak. Bahkan ulama mengatakan bahawa cukup dengan Allah sebut 3 nikmat ni untuk jadikan kita bersyukur. Kuat sangat tu. Lama tak cukup, cuti lama sangat. Balik kurung orang sihat. Kalau kurung orang sakit tu lain. Daripada berat kita biasa naik 4 kilo naik. Sebab tu kena pakai peranti dulu. Allahu Akbar. Di sana alhamdulillah kurang hujan. Balik ke Malaysia hujan di kurung. Itu saja. Tapi nak tengok kita setara mana. Kalau nak mengamuk pun setara mana. Kita duduk sana memang kita ajar jemaah dan kita sendiri pun. Saya di umrah ini, umrah kami ini 22 hari. Sebelah hari di Mekah, sebelah hari di Madinah. Jadi saya minta jemaah cukupkan 40 waktu. Cukupkan 40 waktu solat di Masjid Nabawi dan Masjidil Haram. Nak buat umrah setara mana, masa kami itu memang umrah dibuka. Dengan cara booking saja. Dan selesa, alhamdulillah. Orang tak ramai. Di sana kurang dugaan, balik ke Malaysia dugaannya daripada kita lincah jiung ke masjid dan sebagainya, 2 kali jemaah tak dapat. Solat jemaah tak dapat. Nak jumpa keluarga, lagilah tak dapat. Allahu Akbar. Tak apalah, macam mana dah ujian kita. Mudah-mudahan Allah angkat, permudahkan bagi kita dan dibuka balik pintu negara kita untuk mereka-mereka yang rindukan Baitullahil Haram dan rindu untuk menziarahi Nabi SAW. Dia ada doa dia, insya-Allah kalau saya ingat akhir saya akan bagi doa. Dan saya alhamdulillah, saya minta dengan Allah, kurang-kurangnya saya tak nak diacak sangat, tahun sekali sudah. Ada setakat Allah bagi. Cuma berhenti tahun 2020 baru ni, nak tutup terus. Yang tu saya tak dapat nak pergi. Baik. Jadi apabila kita dah tahu benda ni susah, sukar, payah, kita kena paksa ni kita. Sebab itulah kalau kita perasan, tapi dalam 5 rukun khutbah, apa yang biasa kita perhatikan? Apa yang biasa kita duk ingat Allah? Ittaqullah. Kau tanya rukun khutbah ada berapa? 5. Cuba sebut apa di antaranya, mesti dia akan ingat ittaqullah. Bertakwalah kamu kepada Allah. Tu kita tanya dia macam mana penafsiran ittaqullah itu diberi pada alim ulama. Takut kepada Allah. Takut macam mana? Takut ni kena lari je. Patut tak boleh semaya pun. Takut pada Allah rupanya. Bukan gitu. Baik. Yang pertama sekali, kita tak perasan rukun khutbah yang pertama. Tinggal ni, marilah siapa khatib yang paling hebat pun, yang paling sedap 2 jam dia khutbah. Tapi tak sebut alhamdulillah. Rukun yang pertama tak sah khutbah dia. Yang tu yang paling penting duk diutama sekali. Syukur dulu kamu kepada Allah. Kalau kamu syukur, insya-Allah mudah kamu untuk menjadi orang yang bertakwa. Sebab syukur ini membuka segala jalan, segala macam kepada kita kebaikan yang Allah nak kurniakan kepada kita. Sebab Allah sebut, la in syakartum la azidannakum. Kamu nak syukur dalam bab apa? Dalam bab apa yang kamu nak syukur itu? Aku ni mampu untuk tambah lagi. Apa yang kamu syukur? Kalau melimpah ruah dah kepada kamu, aku boleh bagi kepada keluarga kamu. Bukan setakat kamu sihat, pasangan kamu sihat, anak-anak kamu sihat, disebabkan kamu syukur dengan nikmat kesihatan. Bukan setakat kamu kaya, kamu mudah. Kaya ni, apa dia kaya ni? Kita boleh buat segala yang kita nak. Kita boleh makan segala yang kita nak makan. Yang halal. Tak? Ni kata dia kaya, tapi waktu kena patah, hak ni kena patah. Hak tu tak lagi, hak ni tak lagi. Sini tak lagi, sini tak lagi. Sakit dan sebagainya. Tak nama kaya. Yang kaya ni, walaupun naik basikal, dia nak makan apa boleh belaka. Dia nak pergi mana boleh belaka. Ni takrif kaya dia sudut manusia. Baik. Jadi Allah kata benda ni susah. Dan dengan Allah nak bagi kepada kita segala penambahan, dan kalaulah kita bersyukur, maka apa yang perlu kita buat? Yang perlu kita buat, kita kena paksa diri kita. Paksa, macam mana cara paksa nak jadi syukur? Kena paksa mari ke masjid. Masjid ini kalau kita tak paksa, tak sampai kita sini. Dah suruh mari yang secara automatik. Tak, tiba-tiba siapa masjid kita? Tak ada manusia situ. Tak niat pun nak mari masjid. Tiba-tiba siapa di masjid ni? Tak ada.
Kecuali walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Kita dulu kena tunjuk kepada Allah, kita bersungguh untuk memenuhi tuntutan agama kita. Barulah lanahdiyannahum subulana. Allah akan pimpin kita, permudahkan kita. Kita dulu kena buat persediaan nak mari ke masjid. Niat dah, ikhtiar dah, usaha dah, paksa diri kita. Barulah Allah permudahkan, lorongkan kita sampai ke masjid. Itu tanda kita syukur. Syukur apa tu? Syukur, ya Allah, kalau aku ni sakit, bukan di sini aku solat, bukan di saf-saf ini aku sujud, tetapi di katil-katil hospital, tetapi di rumah-rumah, di atas katil dan sebagainya, di situ aku akan solat. Tetapi oleh kerana engkau kurniakan aku kesihatan, aku nak tunjuk syukur padamu, ya Allah, aku pergi solat di rumahmu, ya Allah. Kalau tidak ada beza. Dia ni Allah bagi dia sihat, solat dia di mana? Di rumah. Allah bagi dia sakit, solat dia mana? Di rumah. Mana beza dia? Mana beza? Tidak ada beza. Kalau kita kata apa? Baik, sakit lah. Sakit pun solat rumah, sihat pun solat rumah. Baik, dia sakit. Ini kita tunjuk, engkau bagi aku sihat, ya Allah, aku nak tunjuk syukur. Aku paksa diri aku untuk pergi ke masjid, untuk tunjuk syukur dengan kesihatan yang engkau bagi, nikmat masa lapang yang engkau bagi. Allah kata, la'azidannakum, aku nak tambah lagi kesihatan kamu. Allah, tak percaya ke? Agama tak orang percaya. Tanya angguk, tapi dalam hati tidak. Dalilnya tengok apa dia, amalan yang dia lakukan. Adakah bertepatan dengan konsep syukur ataupun tidak? Allahu Akbar. Ada manusia, ada di kalangan kita Allah permudahkan. Apabila dah ada taufik, mula-mula kena paksa. Kena paksa diri kita. Ulama-ulama pun saya pernah terbaca. Dia menyatakan apa dengan Allah SWT nama dia? Dia kata, aku ni bermujahadah selama 20 tahun. Paksa diri selama 20 tahun, ibu-ibu ayah-ayah sekalian. Paksa apa? Paksa qiyamul lail. 20 tahun dalam keadaan dia rasa berat. Barulah dia dapat kemudahan untuk dia qiyamul lail. Yang mana? Dia tak nak tinggal. Kalau dia nak tertinggal, dia rasa macam ada kehilangan benda yang besar dalam kehidupan. Tak mampu untuk dia tinggal. Kita ni buat semalam madrasah. Bila jelas kali qiyamul lail? Last kali qiyamul lail puasa tak? Mana gaya tak dah? Allahu Akbar. Tanya kita bila akhir sekali kita witir. Solat witir kita bila akhir sekali? Saya yakin dan percaya ibu ayah-ayah yang ada dalam masjid ni, tiap-tiap malam kita witir. Sebab apa? Sebab Nabi pesan. Antara amalan yang Nabi pesan, 3 perkara antaranya jangan kita tinggalkan, iaitu apa dia? Wa an autiru. Solatlah witir. Sama ada yang dipesan kepada Abu Hurairah qabla anam, sebelum kamu tidur, atau dipesan pada sahabat lain, ij'alu akhirata ala bil laili witra, kamu jadikan solat akhir malam kamu itu witir. Ikut kita tengok yang sesuai bagi kita mana. Yang sesuai, kalau kita memang tidur sudah subuh, maka buatlah witir itu awal sebelum kita tidur. Kalau kita memang bangun awal sampai tak tahu nak solat apa, tak, solat tu buat ada solat, tak tahu nak solat apa, maka jadikan witir itu pengakhirannya. Sebab apa? Witir sekurang-kurangnya tidur, kalau kata satu boleh, tu khilafu aula. Kita bangun tak sempat sangat, kita tengok masa dekat sangat dengan subuh, nak buat 3 tak sempat dah, maka buatlah satu, walaupun ulama menyatakan khilafu aula, tapi sekurang-kurangnya kita buat. Masa banyak lagi, buat setelah witir kita, barulah ada pengisian qiyamul lail kita. Jadi itu antaranya kita nak tunjuk rasa syukur, kita kena paksa diri kita untuk ibadah kepada Allah. Ada mereka yang Allah permudahkan, memang bagi dia mudah saja untuk dia qiyamul lail, mudah saja bagi dia untuk mari ke masjid, mudah saja bagi dia untuk puasa dan sebagainya. Sebab apa? Sebab apabila dia memaksa diri dia, dah ada taufik, Allah kurniakan taufik pada dia. Taufik apa dia? Hidayah apa dia? Belajar. Itu kita tengok dalam kitab-kitab, antara Jawahirul Tauhid menerangkan. Dan taufik ini saya nak bagi tahu bahawa orang yang bukan Islam tidak ada taufik. Orang yang dapat hidayah, dia dapat hidayah dan dia terima. Ada orang yang dapat hidayah tapi dia tolak. Tanya kenapa tak tutup aurat lagi ni?
Tak dapat hidayah lagi. Tak sampai hidayah. Subhanallah. Kalaulah kita ni sebagai seorang toki pun, seorang ayah contohnya, anak kita yang kecil tanya kita, ayah, Walid, lagi masjid kau orang azan tu. Tu pun hidayah. Tinggalnya kita ni nak terima ataupun nak tolak. Kalau kita nak tolak, mu kecil lagi, mu tahu apa? Mu tu kecil lagi. Tu kita tolak hidayah. Kalau kita kata betul juga. Sebab apa? Apa Fatah Arab kata? Unzur maqal, la tanzur man qal. Kamu kena tengok apa yang dicakapkan, jangan tengok siapa yang berkata-kata. Kita sekarang ni tengok siapa dulu cakap tu. Baru kita ni ikut. Subhanallah. Tu banyak kita menolak hidayah. Padahal musuh kita itulah yang mengkritik kita, betul itu kesalahan kita. Dan orang yang mengampu kita, menyatakan apa-apa, ia sebenarnya sokongan membawa rebah kepada kita. Ambillah pepatah ini, kamu kena tengok apa yang dicakapkan, jangan kamu tengok siapa yang bercakap. Kalau kamu tengok siapa yang bercakap, kalau baru kamu nak ambil, nescaya kamu akan menolak hidayah. Itu bab hidayah. Hidayah apa dia saja, ianya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, maka ianya dikira hidayah kepada kebaikan. Taufik ini, lepas kita bersungguh, Allah akan kurniakan taufik itu kepada kita, dan apabila taufik berada dalam diri kita, secara mudahnya kita akan mudah buat kebaikan terus menerus hingga kita menemui Allah Subhanahu Wa Taala, iaitu kita mati. Sebab itu kita mudah je, bangun subuh kita mudah, nak pergi masjid kita mudah, kita ada taufik. Tapi ada ketikanya kalau kita tak jaga betul-betul, taufik itu kemungkinan boleh tercabut dalam diri kita. Tiba-tiba kita rasa berat lagi, ya solat rumah lah. Malah buat tu dan buat ni dan sebagainya. Sebab itulah taufik ini kita kena jaga betul-betul apabila dia ada dalam diri kita. Macam juga kita nak syukur dalam bab nikmat harta yang Allah kurniakan kepada kita. Allah tak minta kita bagi semua, tidak. Tapi Allah nak tengok adakah kita beri apa yang dia nak. Kalau bab sayang kepada harta, kita nak kata apa? Orang pemurah ni tak sayang harta. Dia beri semua. Tidak. Allah sebut dalam Quran berkenaan dengan sifat kita manusia ini amat sayang kepada harta benda. Tak kira dah dia tak guru ke, dia apa sekalipun, memang sifat dia Allah jadikan amat sayang kepada harta benda anak pinak. Tetapi kenapa dia boleh bagi juga tu? Sebab sayang dia kepada Allah dan Rasul mengatasi sayang dia kepada harta. Sayang dia kepada Allah dan Rasul mengatasi sayang kepada harta, maka apabila Allah minta, Allah minta banyak dalam Quran, man alladhi yuqridu Allah qardan hasana, antaranya. Dan awal-awal lagi surah Baqarah, wa mimma razaqnahum yunfiqun, Allah menyatakan siapakah orang yang bertakwa ini, yang mendermakan, menafkahkan, membelanjakan sebahagian apa yang kami rezekikan kepada dia. Allahu Akbar. Jadi oleh kerana dia lebih sayang kepada Allah dan Rasul, maka dia mudah untuk berikan harta dia. Dan dia tahu yang Nabi sebut, ma naqasas min mali sadaqah. Sedekah tidak akan mengurangkan harta dia. Tak percaya cuba buat. Tak percaya cubalah kita buat. Banyaknya kita sedekah, banyak lagi Allah nak berikan. Dengan syarat memang kita lillahi ta'ala. Baik. Dan banyak lagi lah benda yang kita kena paksa diri kita. Paksa diri kita untuk tunjuk kita ni syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Percayalah yang Allah sebut, la azidannakum. Aku nak tambah nikmat aku kepada kamu. Kita tengok dah, orang tu walaupun dia naik bersikap, kalau kampus saya je lah, kampus saya naik bersikap nak ramai, lebih pada 10 orang. Dia ni bukan orang yang meminta-minta. Memang solat dia solat di masjid. Nampak dia seakan susah. Tapi Allah tak jadikan dia susah. Nak meminta-minta dan sebagainya. Ada saja rezeki dia. Hingga kan sekarang ni anak-anak dia telah berjaya. Semua sekali berjaya. Tak? Ada tengok sini dulu. Anak tak jadi apa-apa pun. Tengok Allah jaga. Takkanlah Allah nak biar. Kita ni. Kalau kita baik dengan seorang yang kaya. Betul-betul kaya. Bukan kaya biasa-biasa tak. Bukan baik salam 14 muka tak. Bukan baik salam 2 muka tidak. Depan lain, belakang lain tidak. Baik betul-betul.
Adakah dia akan membiarkan orang yang dia kenal ini dalam kepapaan, dalam kesusahan? Tidak, ibu-ibu, ayah yang sekalian, tidak. Dia akan bantu sebab orang ni baik dengan dia. Ni kita nak buat baik dengan siapa? Pemilik langit dan bumi. Ar-Razzaq yang maha memberi rezeki. Nak baik dengan dia. Adakah dia akan biarkan orang ini dalam kesusahan? Tak, tidak akan, insya-Allah. Walaupun kita tengok dia tak sekaya mana, kereta pun ada, tapi Allah tak akan biarkan dia melarat. Allah akan bantu dia. Yang inilah kepercayaan kita yang betul-betul kepada Allah Subhanahu Wa Taala apabila kita menunaikan apa yang Allah minta dan tuntut, insya-Allah. Bahagian kita di dunia ini tidak ada apa-apa dah kita tengok. Tidak ada apa-apa dah. Macam dulu saya tengok pelik tok guru saya ni. Tiap-tiap bukan tiap tahun. Boleh kata acak di Kempah. Padahal duk mengajar kita je. Duk mengajar kita, dia pun tak bagi tahu. Dia ambil duit mana, rupanya main bantu sponsor. Orang nak gila ajak dia. Ajak dia sekali. Ada sekarang ni, kita pula merasai macam tu walaupun kita tak ada duit. Pergi ke sana, orang lain ambil duit kita, orang bagi upah sebab apa? Kalau tunjuk tuni dan sebagainya. Jadi nak kata apa? Ni adalah rezeki yang Allah Subhanahu Wa Taala kurniakan kepada kita.